Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'hinuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam bagi junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang ini akan berada pada bulan Ramadan dan menyambut nuzul Quran, satu peristiwa yang sangat besar yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang dipilih adalah bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan juga disebut sebagai bulan Al-Quran. Selain Ramadan juga disebut sebagai bulan puasa, bulan kita mendirikan qiyam, iaitu bangun solat malam, bulan kita memperbanyakkan sedekah dan sebagainya. Maka dalam sempena peristiwa nuzul Quran ini, kita nak menghayati bahawa turunnya Al-Quran ini bukan sekadar untuk dibaca semata-mata. Walaupun tidak dinafikan bahawa membaca Al-Quran itu merupakan suatu ibadah yang diberikan kajian oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan minal Quran falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Yang bermaksud, barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka bahaginya satu kebajikan. Dan satu kebajikan itu adalah menyamai dengan 10 kali ganda yang sama dengannya. Dan aku tidak katakan bahawa alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim juga satu huruf. Oleh itu, Al-Quran ini sebenarnya diturunkan juga adalah sebagai petunjuk kepada kita, sebagai panduan untuk kita ikuti dan kita amalkan dalam kehidupan seharian kita, agar kita sama-sama mendapat kesejahteraan di dunia dan akhirat. Manakala manusia yang hanya membaca Al-Quran tetapi tidak mengamalkan isi kandungannya, tidak melaksanakan peraturannya, tidak mengikuti apa yang disuruh untuk kita laksana, tidak meninggalkan apa yang disuruh kita meninggalkan, maka orang seperti ini kehidupannya samalah seperti orang yang sakit dan mengambil ubat untuk dimakan, tetapi sayangnya dia hanya membaca arahan ataupun preskripsi tersebut tetapi tidak memakan ubat itu. Maka persoalannya bagaimana dia akan sembuh daripada penyakit. Jadi walaupun kita sedar bahawa makan ubat itu adalah perantara, yang menyembuhkan hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah juga hidup kita ini. Sama halnya dengan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman, maka Al-Quran itu akhirnya akan melaknatinya. Kam min qari'il Quran wal Quranu yal'anu. Berapa ramai orang yang membaca Al-Quran sedangkan Al-Quran itu akhirnya akan melaknatinya kerana dia tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman dalam hidup. Dengan ini, kita sebagai orang Islam mestilah kita menghalalkan apa yang halal dalam Al-Quran, dan mestilah kita mengharamkan apa yang haram dalam Al-Quran. Ini jelas disebut dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Inilah yang menjadi teras perbincangan kita dan fokus perjuangan kita, bahawa kita dalam Koperasi Muslimin Malaysia Berhad, kita memperjuangkan persoalan tentang jual beli dan transaksi yang halal, dan kita
menghindari ataupun meninggalkan transaksi yang mengandung unsur-unsur riba, gharar, maisir dan apa-apa yang bercanggah dengan syariat. Dengan ini kita mengharapkan sama-samalah kita berusaha bersama-sama kita ini untuk menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Malah Al-Quran juga kita harapkan boleh menjadi pembela kita di akhirat kelak, dan Al-Quran juga boleh menjadi teman kita sewaktu kita berada di alam kubur, insya-Allah. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut nuzul Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran adalah panduan kita, Al-Quran adalah pembela kita, dan Al-Quran adalah teman kita, insya-Allah. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.